Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masyaallah, la yasukul khair illallah, bismillah masyaallah. La yasrifu su'a illallah, bismillah masyaallah, makana bikum min ni'matin famin Allah. Bismillah masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatim lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة وحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير وابتغاء مرضات الله وقربه سبحانه وتعالى. Amal ba'du. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, pada hari ini kita akan sambung semula dalam kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah bagi karangan Imam Syarafuddin An-Nawawi. Hari ini kita akan sambung pada hadis yang baharu, tuan-tuan dan puan. Jadi kita dah habis daripada hadis yang ke-35. Jadi pada hari ini kita akan masuk pada hadis yang ke-36. Hadis yang ke-37. Jadi kita dah sebut sebelum ni pada hadis yang ke-36. Jadi insya-Allah taala kita akan sambung pada hadis yang ke-30. Kita masuk pada hadis yang ke-37. 36. Bukan hadis yang ke-30, 37. Saya tersilap. Jadi pada hari ini kita akan sambung semula hadis yang ke-37, 36. Iaitu hadis ini menceritakan tentang qada hawaij muslimin, iaitu menunaikan akan daripada hajat-hajat orang-orang Islam. Jadi salah satu hadis yang penting untuk kita mempelajari dan juga untuk kita mengkaji, untuk sama-sama kita mengamalkannya. Nampak tak? InsyaAllah hadis yang ke-36. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, telah bersabda, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurubid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurbil yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannati wa majtama'a qaumun fi baiti min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yudarisunahu bainahum illa nuzilat alaihimus sakinata wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fihim 'indahu wa man bata'a bihi 'amalahu wa lam yasra' bihi nasabahu. Rawahul Muslim bihadzal lafzi. Baik. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man nafasa, maksudnya barang siapa yang memperluaskan. Man nafasa maksudnya barang siapa yang memperluaskan. Kalau kita tengok daripada apa yang kalimah Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan itu, man nafasa, maksudnya barang siapa yang memberi nafas. Memberi nafas maksudnya, memberi nafas ni bukan yang kita bagi oksigen benda ni, tak. Maksudnya man nafasa itu siapa yang meluaskan. Nampak tak? Ai al-farj, iaitu siapa yang memperluaskan saudaranya. Au wa kashfu, ataupun siapa yang membukakan saudaranya. Au wa azala bi nafsihi, ataupun dia menghilangkan dengan dirinya itu daripada kesusahan saudaranya. Nampak tak? Itu maksudnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, siapa yang memperluaskan, siapa yang melapangkan saudaranya itu, nampak tak? Ataupun dari segi kalimah, siapa yang memberi nafas kepada seorang mukmin, nampak tak? Akan kesusahan
daripada satu kesusahan daripada kesusahan dunia, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan memberi nafas oleh Allah taala akan dia, iaitu Allah taala mempermudahkan, Allah memperlapangkan juga baginya daripada kesusahan pada hari kiamat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis ini, barang siapa yang memperluaskan, siapa yang mempermudahkan, siapa yang membantu saudaranya, nampak tak, yang mana dalam satu kesusahan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu kesusahan saja di dalam banyak-banyak kesusahannya di dalam dunia, nampak tak, ya, ini kesusahan termasuklah musibah, kefakiran dan sebagainya, kesusahan yang dalam kehidupan dia, nampak tak, ataupun ditimpa penyakit. Maksudnya siapa-siapa yang usaha cuba membantu sahabatnya, sama ada memperbuangkan segala masalah orang tersebut, nampak tak, ataupun dengan diri dia sendiri, sama ada dengan diri sendiri dia bantu dengan perkataan dia bantu dengan kekuatan tangan dia, apa-apa saja yang dia ada, ataupun dengan hartanya, itu maksudnya. Barang siapa yang memperluaskan, siapa yang memperlapangkan saudaranya itu dengan harta dia, sebab tengok saudara ni hidup susah, merempat, tengok orang-orang Islam susah, nampak tak? Maka dia pun menggunakan harta dia. Nampak tak? Aujahahu, ataupun kata ulama dalam syarah, ataupun dia memperbantu saudaranya itu dengan jahahu, iaitu dengan kemegahannya, dengan takhta dia, dengan apa yang dia ada. Nampak tak? Dengan nama yang dia ada. Contoh, hamba Allah Ta'ala ni susah, tapi disebabkan kita ni adanya nama, kita pun recommend kepada kerajaan untuk tolong orang ini. Nampak tak? Biarkan dia itu menjadi orang-orang yang tidak susah, tidak merempat. Macam-macam cara yang kita boleh buat dengan kemegahan kita, nampak tak? Ataupun dengan kekuasaan kita, apa yang kita ada. Au doa'ahu, ataupun dengan doanya. Sama ada dia tak boleh bantu dengan diri dia, tak boleh bantu. Harta tak boleh, kuasa pun tak ada. Macam mana nak buat? Ataupun dengan doa. Dengan doa juga, itu juga merupakan daripada maksudnya man nafasa. Siapa yang mempernafaskan, siapa yang memperlapangkan saudaranya. Jadi kalau kita tak boleh buat, akhir sekali doa. Jangan kita tinggal doa. Contohnya saudara kita di Palestin sekarang kan, susah. Macam mana kita nak buat? Kita nak berjihad, memang tak ada jalan untuk kita pergi ke sana. Nampak tak? Memang kena tahan dengan kerajaan Malaysia kalau kita nak pergi ke sana. Jadi apa kita boleh buat? Ada harta, alhamdulillah boleh infak. Sekarang ni mereka sangat perlukan bantuan kita. Mereka telah diputuskan elektrik pagi tadi, mereka dah putuskan, Israel dah putuskan elektrik, dah putuskan makanan dan bekalan air. Jadi kebarangkalian jutaan lepas ni akan mati. Nampak tak? Tersekat ketika itu. Apa kita boleh buat? Maka ada daripada NGO yang mana daripada persendirian ataupun mungkin daripada kerajaan Malaysia sendiri, yang kita boleh infak harta kita infak, kita bantu. Nampak tak? Seorang yang dalam kesusahan daripada orang Palestin, nampak tak? Ataupun tak ada harta, kata ulama, doa ataupun dengan doa. Jangan kita tak mendoakannya. Nampak tak? Jadi kita tengok saudara kita di Palestin tu, kita kena rasa sedih, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab Nabi SAW sebut dalam hadis, al-mu'min kal bunyan. Kata Nabi SAW, orang beriman itu sepertinya satu bangunan, kata Nabi SAW. Yashuddul ba'duhu ba'd. Kata Nabi SAW, yang mana daripada binaan-binaan bangunan tersebut itu menguatkan binaan-binaan yang lain. Jadi bangunan orang beriman ni dia sama seperti satu bangunan. Jadi kalaulah bangunan itu roboh, kita juga boleh jatuh roboh. Kita juga mesti terasa. Begitulah. Dalam riwayat Nabi SAW mengatakan, al-mu'min ka jasadil wahid. Orang beriman tu seperti satu jasad seperti satu jasad. Seperti satu jasad, kata Nabi SAW. Apabila mengeluh kesakitan sebahagian daripada anggota itu, maka akan mengeluhlah seluruh anggota. Macam mana sakit kaki kita, sakit kepala kita, maka boleh jadi sakit seluruh badan. Diri kita semua sekali terasa. Sebab apa? Sebab sakit salah satu daripada anggota kita.
Kan? Jadi begitulah orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita tengok apa yang terjadi kat sini, paling tidak mesti ada doa. Allahumma ansur wa ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil Palestin. Allahumma ansur ikhwanana wa akhwatana fi Suriah wa fi Palestin. Boleh juga kita doa. Doa kepada mereka, jangan kita lupakan tuan-tuan dan puan-puan. Nampak tak? Salah satu amalan yang disarankan oleh Al-Habib Umar bin Hafiz, iaitu Abu Umar bin Hafiz mengajar kepada kita untuk kita doakan mereka dengan kita perbanyakkan baca hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sebanyak mungkin yang kita boleh baca, bacalah. Kalau boleh kita buat 450 kali, silakan. Kita niat untuk kita dapat kemenangan, dapat orang-orang muslimin di Palestin tu dapat kemenangan, dapat kemudahan, dapat bantuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ni tuan-tuan dan puan-puan, nampak tak zaman sekarang ni umat Islam perlukan doa kita. Jadi dengan doa ni Nabi SAW sebut doa silahul mu'min. Doa ini adalah senjata orang-orang beriman. Kita dah belajar daripada sejarah, dengan pelbagai doa yang didoakan, maka musuh-musuh Allah jatuh musnah. Nabi SAW mengangkat tangan doa, maka musnah daripada musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga orang-orang Islam, jangan melupakan mendoakan mereka. Jadi kalau mampu kita bantu dengan jiwa kita, diri kita bantu. Tak mampu dengan harta, tak mampu dengan kekuasaan apa yang kita ada, kemegahan yang kita ada, tak mampu dengan doa, itu paling last. Nampak tak? Jadi Nabi SAW kata, siapa yang memperluaskan, yang memberi nafas kepada seorang mukmin akan satu kesusahannya, sama ada kesusahannya itu nampak tak, daripada kesusahan ataupun musibah, min kurubid dunia, daripada kesusahan-kesusahan dunia, nampak tak, yang telah ditimpa oleh seorang mukmin itu, maksudnya nafasallahu anhu kurbatan min kurubid yaumal qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nescaya Allah Subhanahu wa taala itu akan memperlapangkan, Allah taala akan melepaskan dia daripada satu kesusahan, daripada kesusahan-kesusahan yaumul qiyamah. Jadi yaumul qiyamah ni kesusahannya banyak tuan-tuan dan puan. Kita mati saja, kita masuk kubur, betul tak? Masuk kubur ni fitnah kubur ada. Sebab tu Nabi SAW doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil kubri wa min fitnatil mahya wa mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal wa minal maghar wa ma'sar. Allahumma ghafir li ma qadamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu. Itu doa Nabi SAW ketika sujud. Ketika tasyahud akhir. Doa Nabi SAW. Jadi masuk kubur tu pun dah macam-macam fitnah dah. Jadi macam mana nak lepaskan diri kita ni? Kesusahan demi kesusahan kat yaumul qiyamah. Kesusahan dunia ni tak setimpal langsung dengan kesusahan kat akhirat. Sebab kesusahan kat akhirat itu lebih dahsyat daripada kesusahan di dunia ini. Nampak tak? Jadi sebab itu, kalau siapa yang mampu lepaskan seorang orang mukmin yang dalam kesusahan daripada mana-mana kesusahan yang ditimpa oleh dia, nampak tak? Walaupun satu, maka Allah Ta'ala juga akan melepaskan satu kesusahan baginya di yaumul qiyamah. Jadi sebab itu, kalau boleh kita bantu saudara kita yang mana dalam keadaan kesusahan. Apa maksud Allah Ta'ala melepaskan dia daripada kesusahan? Disebut dalam syarah, mana'aha anhu, Allah Ta'ala akan menghalang orang itu daripada mendapat kesusahan yaumul qiyamah. Itu maksudnya. Allah Ta'ala akan menghalang orang itu supaya orang itu tak dapat kesusahan di yaumul qiyamah. Dan maksudnya lagi, wa hafadhahu minha mujazatan wa mukafaatan lahu ala fi'lihi bi jinsihi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan pelihara dia disebabkan Allah nak bagi dia ganjaran, dan Allah Ta'ala nak balas bagi orang yang memperlakukan kebaikan, yang membantu saudaranya, melepaskan saudaranya dalam satu kesusahan yang dibuat di dunia itu tersebut, maka Allah nak balas juga dengan satu kebaikan. Satu kesusahannya dah terlepas. Nampak tak? Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala ni suka kepada orang yang bantu orang dalam keadaan susah. Sebagaimana disebut dalam satu hadis marfu', riwayat hadis marfu' mengatakan bahawasanya man ajrallahu ala yadihi farajan lil muslimin farajallahu anhu kurabad dunya wal akhirah. Nabi SAW sebut dalam satu hadis,
menyatakan bahawasanya barang siapa yang mereka itu membantu memperluaskan seorang Muslim dengan kekuasaannya, dengan apa yang dia ada daripada kekuasaannya, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala juga akan memperluaskan. Allah Taala akan melapangkan dia daripada segala kesusahan dunia dan juga akhirat. Dunia dan juga akhirat. Jadi siapa yang bantu orang, Allah Taala bagi ganjaran dunia lagi dan juga akhirat. Jadi kalau hari ni kita bantu orang, esok orang akan bantu kita. Sebab tu kita jangan pernah nak teragak nak bantu orang. Kalau kita ada kemampuan lah. Kalau ada kita kemampuan, jangan teragak nak bantu seorang itu. Sebab setiap kali kita bantu orang, Allah Ta'ala akan ganjarkan kat dunia lagi. Kat akhirat lagi dahsyat. Nampak tak? Itulah disebutkan tuan-tuan dan perempuan. Dan disebut dalam satu hadis, kelebihan orang yang bantu orang ni. Orang yang membantu orang dalam kesusahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut juga dalam satu hadis, man faraja an muslimin kurbatan. Man faraja an muslimin kurbatin, ja'alallahu ta'ala lahu yaumal qiyamati sya'bataini min nuri 'ala sirat liyastadi'u bi daw'iha 'alam la yuhsihim illa rabbal izzah. Atau kama qala Rasulullah SAW. Disebut dalam satu kitab Kanzul Amal menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawasanya barang siapa yang memperluaskan kesempitan seorang muslim, satu kesempitan orang muslim, dia memperluaskan, dia bantu seorang dalam kesempitan. Nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan dia, iaitu amalan yang dia bantu orang tersebut itu pada hari kiamat tersebut itu syu'batain, daripada dua cabang, daripada cahaya-cahaya di atas jalan titian surah. Jadi kalau kita buat satu kebaikan, Allah Ta'ala tu akan bagi kepada kita dua cahaya esok. Mudah untuk kita lalui di titian sirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yastadi'u bidawiha alam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nescaya kalaulah cahaya itu dipamerkan di dunia ni, nescaya akan dipenuhi cahaya seluruh alam ini. Habis terang menderang cahaya seluruh alam itu. Kalau cahaya itu kalau dapat di dunia ni ditunjuk oleh Allah, nampak tak, nescaya akan penuhlah, dipenuhikan cahaya tersebut itu seluruh alam ini. Maksudnya apa? Alam semesta. Apa yang ada langit dan juga di dunia ni, semuanya dipenuhi. La yuhsihum illa rabbal izzah, sehingga mereka tidak boleh mengetahui betapa besarnya cahaya tersebut, terpancarnya cahaya tersebut, kecuali Tuhan yang Maha Agung. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab tu kalau kita tengok orang-orang yang dalam kesusahan, bantu. Ni semua kelebihan. Kelebihan. Dan begitu juga Nabi SAW sebut dalam satu hadis, man sarrahu ayyunjiyahu Allahu min kurbi yaumal qiyamah falyunaffis an mu'asirin aw yada'u anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin nampak tak, siapa yang ingin bahagia, yang mana Allah Ta'ala itu akan menyelamatkan dia daripada kesusahan pada hari kiamat, maka hendaklah dia meringankan akan orang yang sedang susah. Nampak tak? Ataupun dia melepaskan akan kesusahan seseorang itu. Jadi siapa-siapa yang nak selamat hari kiamat, itulah cara dia. Kita bantu seseorang itu dengan kita sedekah pada saudara kita yang dalam keadaan, yang ada keadaan hajat daripada kita, yang memang betul-betul nak minta bantuan daripada kita dalam keadaan dia susah. Subhanallah. Sebab itu kalau kita bantu seorang hamba Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala lebih cinta daripada kita amalkan daripada amalan-amalan yang bersendirian, seperti amalan kita baca Quran dan sebagainya. Sebab kan dia lebih afdal daripada itu. Sebab apa? Sebab pertama sekali kita dapat bersedekah untuk diri kita juga, melakukan kebaikan tu kepada diri kita juga. Bila kita buat baik, kita dapat pahala kepada kita. Yang kedua, kita juga telah membantu hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita dapat di situ dua pahala, dua ganjaran dan dua pahala. Jadi sebab tu kata para ulama, ada setengah ulama, mereka punya amalan, kerja dia hanya untuk banyak bantu orang. Banyak bantu orang-orang susah dan sebagainya, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi
Itulah dikatakan tuan-tuan dan perempuan. Kemudian Nabi SAW bersabda lagi, kata Nabi SAW, wa man yassara ala mu'sirin. Dan Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mempermudahkan ke atas orang yang sedang susah, kata Nabi SAW, yassarallahu alaihi dunya wal akhirah. Nescaya Allah Ta'ala akan mempermudahkan baginya itu di dunia dan juga akhirat. Maksudnya apa? Allah Ta'ala mempermudahkan segala urusannya dan apa yang dipinta oleh dia, apa yang diingini oleh dia di dunia dan juga akhirat. Apa yang kita ingin kat dunia ni, tuan-tuan dan puan, apa yang kita ingin, Allah Ta'ala akan bagi. Sebab apa? Sebab kita mempermudahkan urusan orang. Nampak tak? Jadi sebab tu kita ni hidup jangan susah ke orang. Walaupun kadang-kadang kita kerja, kita stres, tuan-tuan dan puan. Tapi betul tak? Ada orang kadang-kadang minta bantuan daripada kita. Ataupun kita ni bekerja. Nampak tak? Kita mungkin duduk dekat kaunter ke, kita duduk dekat ni ke apa ke. Jadi permudahkan urusan. Jangan kita mempersulitkan keadaan. Kata Nabi SAW, yassiru wala tu'assiru. Kata Nabi SAW, permudahkanlah, jangan kamu susah-susahkan orang. Nampak tak? Wabashiru wala tunaffiru. Dan berikanlah khabar-khabar gembira. Kata Nabi SAW, jangan kamu membuat orang lari. Nampak tak? Jangan kamu menakut-nakutkan orang. Kata Nabi SAW. Jadi kalau kita mempermudahkan segala urusan orang, Allah Ta'ala juga akan memudahkan urusan kita di dunia. Nampak tak? Dan sehingga orang-orang yang mempermudahkan urusan orang lain di dunia ni, Allah Ta'ala akan berikan naungan Allah yang mana tidak ada naungan pada hari kiamat kecuali naungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi manusia tu di padang mahsyar nanti akan berhimpunlah mereka itu dalam keadaan sempit. Nampak? Ada di kalangan mereka, kata Nabi SAW, peluhnya sampai kepada buku lali. Bayang, peluh dia keluar sampai buku lali. Kita main badminton macam mana pun, kau basah baju saja. Tapi peluh sampai buku lali, kata Nabi. Nak kata dahsyat hujan ketika itu. Ada juga sampai lutut, kata Nabi. Ada juga sampai pinggang, kata Nabi. Ada yang sampai dada. Ada yang sampai daripada telinga, kata Nabi SAW. Ada yang tenggelam dengan peluh dia. Berapa tahun kita duduk kepada masyarakat ni, tuan-tuan dan puan? 50 tahun. Bayangkan tuan-tuan dan puan, susahnya. Yang hari ni kita hidup kat dunia ni, rasa hari ni susah, esok kita temu keadaan baik balik. Itu dunia. Tapi ke akhirat esok, kita nak tempuh kat padang mahsyar tu, nak dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala satu persatu. Bayangkan berapa lama. Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan, tak ada naungan kecuali naungan Allah. Allah saja boleh bagi naungan ketika itu. Nampak tak? Jadi begitu yang kita nakkan. Dan di antaranya orang yang suka mempermudahkan urusan orang lain. Sebab apa ada hadis? Nabi SAW sebut dalam hadis, man arada an tustajabu da'watahu. Kata Nabi SAW, man arada an man anzara mu'asiran aw wada'a anhu azallahu Allahu fi dhillihi yawma la dhillah illa dhilluh. Nabi SAW sebut dalam satu hadis, kata Nabi SAW, barang siapa yang mempermudahkan urusan orang yang dalam keadaan susah, kata Nabi SAW. Nampak tak? Dan juga dia menghilangkan akan kesusahan orang itu. Bukan sekadar dia mempermudahkan, tapi dia juga cuba sedaya upaya supaya orang itu jadi hilang kesusahannya. Maka nescaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu akan menaunginya, yang mana pada hari kiamat nanti tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Jadi sebab itu kalau kita tengok orang dalam keadaan ada urusan, kita bantu, kita permudahkan. Jadi Allah Ta'ala juga akan bagi kita naungan. Itu ganjaran pertama. Yang ganjaran kedua, sebagaimana Nabi SAW sebut dalam hadis Zahir ini, kata Nabi SAW, alaihi fid dunya wal akhirah. Dan Allah Ta'ala akan permudah ke atasnya itu di dunia juga akhirat. Kat dunia macam mana? Di antaranya doanya mustajab. Doanya mustajab dan segala masalahnya akan terselesai. Kenapa? Kenapa? Sebab ada dalam hadis Nabi SAW mengatakan dalam satu hadis, kata Nabi SAW, man arada an tustajabu da'watahu wa takshifu kurbatahu falyufarrij an mu'asir. Kata Nabi SAW, siapa yang mana ingin doanya mustajab, doanya nak mustajab, nak kabul saja, apa yang dia doa dikabul oleh Allah, nampak tak? Dan juga ingin segala masalahnya itu diredakan, nampak tak? Falyufarrij
maka hendaklah dia itu melegakan ataupun melapangkan urusan orang-orang yang dalam keadaan susah. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang yang selalu bantu orang, orang yang mana kalau dia permudahkan orang lain, subhanallah. Jadi dia akan juga dipermudahkan, hatta doanya mustajab. Apa yang dia minta semua dapat. Nampak tak? Jadi itu kelebihan orang-orang yang suka mempermudahkan urusan-urusan orang lain. Jadi Nabi SAW ni dia ajar kita banyak contoh lah. Di antaranya kita tengok dalam satu riwayat Nabi SAW solat, dan Sayyidina Anas mengatakan mara'aitu ahadan asra'u salah min salatin nabi atau kama qalahu. Kata beliau, dan aku tidak pernah melihat orang yang solatnya lebih ringkas berbanding daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Nabi SAW ni dia suka permudahkan urusan orang. Jadi Nabi SAW kalau jadi imam, Nabi SAW dengar anak-anak kecil ada menangis kat belakang, Nabi SAW cepat-cepat solat. Nabi SAW akan memperringkaskan solat itu. Tidak akan memanjang-manjang, baca panjang-panjang. Sampai satu tahap macam tu sekali. Dalam ibadah dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga itu, kan Nabi SAW juga nak mempermudahkan orang. Nampak tak? Jadi sebab tu banyak benda yang Nabi SAW ni cuba mempermudahkan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang khususnya kita tengok akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila kamu menjadi imam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kamu memperingankan solat kamu. Kerana di belakang kamu adanya orang-orang yang tua solat di belakang kamu. Seorang sahabat Nabi SAW namanya Abdullah bin Mas'ud. Satu ketika dia dihantar oleh baginda Nabi SAW untuk berdakwah. Jadi dia berdakwah kepada sebuah kaum Arab yang baru masuk Islam, mu'alaf. Jadi bila belajar, ketika solat, Abdullah bin Mas'ud ni dia baca solat, surahnya panjang. Panjang dia baca. Dan akhirnya orang-orang yang baru masuk Islam ni, lepas habis solat, dia pergi bertemu dengan Nabi SAW. Dia tanya, ya Rasulullah. Dia kata, sungguhnya Ibn Mas'ud ni, kau hantar dia ya Rasulullah. Dia solat panjang ya Rasulullah. Solatnya panjang sekali ya Rasulullah. Maka Nabi SAW panggil Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, fitnah apa yang kau telah melakukan ke atas kami? Nabi SAW tegur. Sebab apa? Sebab dia memanjangkan solat itu. Kan? Jadi begitulah kita ni, walaupun dalam ibadah juga permudahkan. Apatah lagi benda berurusan dunia. Dalam ibadah, ya betul, ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita mesti juga mempermudahkan orang. Apatah lagi dengan perihal dunia. Yang perihal dunia ni tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dalam solat pun Nabi SAW suruh kita mempermudahkan orang. Apatah lagi dengan perihal dunia. Lebih lagi kita kena bermudahkan orang. Jadi kalau orang ada buat urusan dengan kita, jangan kita nak mempersulit-sulitkan. Sebab kalau kita mempersulitkan orang, mempersusahkan orang, kita juga akan disusahkan nanti. Kama turidu, dan kata Nabi SAW, sebagaimana kamu lakukan, kamu akan dapat. Jadi sebab tu kalau kita tengok orang yang suka memudahkan orang ni, Allah Taala akan mempermudahkan urusan dia. Nampak tak? Itu yang kedua. Yang pertama, dapat naungan Allah. Yang kedua, doanya mustajab. Dan juga segala masalahnya Allah Ta'ala selesaikan. Yang ketiga, orang yang suka mempermudahkan urusan orang, Allah Ta'ala akan memelihara dia daripada api neraka. Nabi SAW sebut dalam hadis, waqahallahu min fayhi jahannam. Maksudnya, Allah Ta'ala akan melindungi orang tersebut itu daripada fayhi jahannam. Maksudnya apa? Daripada kepanasan api neraka jahannam. Kan? Jadi sebab itu kalau boleh, kan, kita Allahumma salli Muhammad, permudahkan urusan seseorang itu. Nampak tak? Jadi begitu juga. Imam Ad-Dumyati sebut satu faedah. Kita permudahkan urusan orang yang mana mungkin kalau kita pernah berhutang, mempercepatkan bayar hutang. Kalau kita mampu cepat-cepat bayar, jangan diperlewat-lewatkan. Kerana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yahillu dainun rujul muslim fayuakhiruhu illa kana lahu bi kulli yaumin sadaqah.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak halal bagi seorang lelaki untuk memperlewatkan hutangnya, bayar hutang kepada orang yang diberikan hutang itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita mempermudahkan juga, sebab ada orang yang kadang-kadang dia memerlukan, Allahumma salli Muhammad, dia memerlukan duit. Jadi kalau kita memudahkan juga urusan dia, Allah Taala juga akan permudahkan urusan kita. Jadi sebab tu kalau kita ada hutang orang, jangan kita tangguh-tangguh. Sebab kita tak tahu, kadang-kadang orang malu nak minta, kadang-kadang malu nak sebut, kan? Jadi sebab tu kalau boleh kita amalkan apa yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebutkan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi permudahkan seluruh nampak tak orang-orang yang beriman, yang khususnya orang-orang Islam, segala urusan mereka. Kemudian Nabi SAW mengatakan lagi, wa man satara musliman. Kata Nabi SAW, man satara musliman, siapa yang menutup aib seorang muslim. Maksudnya menutup keaiban seorang muslim. Maksudnya menutup juga akan dosa-dosa dia. Dan juga masuk juga menutup akan kekurangan dirinya. Nampak tak? Satarallahu fid dunya wal akhirah. Nescaya Allah Taala akan menutup aib dia dan juga kesalahan dia dan juga dosanya di dunia dan juga akhirat. Itu masuk hadis ni. Jadi siapa-siapa yang melihat satu orang muslim melakukan satu dosa ataupun satu keaiban, cara macam mana kita nak buat? Caranya adalah kita menutup aib dia. Itu pertama sekali kita kena buat. Imam Abdullah Haddad sebut dalam Nasihat Diniyah, kalau kita melihat orang yang sedang melakukan kemungkaran, apa kita kena buat? Pertama, kena tutup aib dia. Itu pertama sekali. Yang kedua, mesti nasihat pada dia. Nampak tak? Jadi kita nampak, mesti kita nasihat pada dia supaya dia tinggalkan maksiat tersebut. Nampak tak? Yang ketiga, kemudian kata Imam Abdullah Haddad, mesti kita mendoakan dia. Tidak boleh menghina dia. Nampak tak? Jadi penting bila kita nampak orang-orang yang melakukan kemungkaran, ni 3 benda kita kena amalkan, kita kena buat. Nampak tak? Jadi kalau nampak seorang muslim ada satu keaiban dia, satu kesalahan, satu dosa yang dia melakukan, nampak tak? Maka kita kena menutup aibnya. Khususan kata Imam Ad-Dumyati, terutama lagi man laisa ma'rufan bil fasadi wasyarr. Terutama sikit lagi kepada orang-orang yang terkenal dengan tidak dikenali dengan selaring melakukan kejahatan dan juga kerosakan. Apatah lagi kalau orang itu memang kita kenal dia dulu, dia banyak buat kebaikan, tapi satu hari dia dah manusia, kadang-kadang buat dosa. Nampak tak? Lagi-lagi kita kena jaga. Lagi-lagi kita kena jaga. Atau kepada orang yang sering melakukan dosa pun kita tak boleh. Nampak tak? Kita tak boleh kecuali sekiranya kalau ada kemudaratan pada agama, kemudaratan pada maslahat ummah, itulah yang cerita. Nampak tak? Maka ketika itu halal untuk kita nampak tak, membuka apa yang dia buat supaya umat Islam tak tertipu. Tetapi kalau dosa itu dilakukan oleh dia sendiri, dia dengan Tuhan, kita tidak ada hak untuk kita cerita. Nampak tak? Aku tahulah. Nampak tak? Itu dulu aku tengok dia, dia ahli masjid, tapi jangan. Itu masalah dia. Itu dosa dia dengan Tuhan. Kerja kita bila kita nampak, itu 3 benda kita kena buat. Yang pertama, mesti kita tutup aib dia. Wajib, kata ulama. Dosa kita buka aib. Walaupun dia pun lakukan dosa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mesti kita tegur. Mesti kita peringatkan dia. Kamu ni buat maksiat ni, aku nampak kamu buat. Jadi dia rasa macam ada orang nasihat dia, akhirnya dia boleh berubah. Yang ketiga, mesti kita tidak boleh mencela dia. Tak boleh. Tengok. Nampak tak? Jadi kalau nampak keaiban seorang muslim, mesti ditutup. Kecuali kita sebutkan orang-orang yang mana mereka itu memang sudah ada kerosakan yang dilakukan, seperti scammers. Memang rosak. Kalau tak beritahu orang ini nombor telefon ni, bahaya. Ramai orang kena tipu. Nanti dapat. Bahkan wajib ketika itu kita memberitahu. Memberitahu kepada orang-orang lain supaya orang lain itu tidak kena tipu. Ataupun mendatangkan kemudaratan. Contohnya, seorang lelaki yang mungkin dia ada habit yang tak baik. Suka mengendah. Suka macam-macam lah.
Nampak tak mana auzubillah min zalik? Maka kalau orang macam ni, kita boleh tahzir kepada orang lain supaya berhati-hati dengan fulan ni. Itu tak apa. Nampak tak? Itu pun kata para ulama, sekiranya kalau sudah di nasihat, sudah didakwah, tak jadi juga. Nak tangkap tak ada bukti. Maka ketika itu boleh untuk kita tahzir supaya berhati-hati, dan sudahlah masyhur orang itu dengan kejahatan dia, tak apa. Nampak tak? Tapi kalau ada pun orang yang tak masyhur dengan kejahatan dan dia melakukan itu hanya kerosakan pada diri sendiri, ni tidak boleh kita membuka keaiban dia, serta merta tidak boleh. Haram untuk kita buka aibnya. Nampak tak? Jadi penting untuk kita tutup aib hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala ni, tuan-tuan, khususnya orang-orang yang beriman, tuan-tuan dan perempuan. Nampak tak? Maka Nabi SAW kata, man satara musliman, siapa yang menutup aib seorang muslim, satarallahu fid dunya wal akhirah, nescaya Allah Taala akan tutup aibnya di dunia dan juga akhirat. Maksudnya apa? Bi alla yafdahahu, nescaya Allah Taala tidak akan menzahirkan, Allah menunjukkan keaiban dia. Nampak tak? Wala yu'aqibahu ala ma farata bihi, dan nescaya Allah Taala tidak akan azab dia dengan apa yang telah dia melakukan daripada dosa-dosa tersebut. Nampak, daripada dosa-dosa yang pernah dilakukan. Jadi Allah Taala tidak akan mengazab dia atas dasar dia pernah menutup aib orang. Maksudnya dosa-dosa dia ni yang mana Allah Taala tidak akan bangkitkan, Allah tak akan tunjukkan kepada mana? Kepada orang-orang yang suka menutup keaiban seseorang, tuan-tuan dan perempuan. Pernah satu ketika kisah tentang Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Berlakulah kemarau panjang. Nampak tak? Maka ketika itu orang Bani Israel mengatakan kepada Nabi Allah Musa, wahai Nabi Allah Musa, berdoalah pada Allah supaya Allah Ta'ala turunkan hujan. Maka munajatlah Nabi Musa AS berdoa pada Allah. Maka Allah Ta'ala pun mengatakan, wahai Musa, sesungguhnya aku tidak menurunkan hujan oleh kerana ada seorang daripada umat kamu yang mana dia selama 40 tahun bermaksiat kepada aku dan tak pernah bertaubat. Dia melakukan dosa besar selama 40 tahun, tak pernah dia bertaubat kepada aku. Nampak tak? Maka ketika itu Nabi Musa AS bila dapat tahu, dia mengatakan kepada Bani Israel, mengatakan, wahai Bani Israel, siapa-siapa yang kamu pernah bermaksiat pada Allah selama 40 tahun, maka hendaklah bertemu dengan aku dan bertaubat. Kerana Allah tidak akan menurunkan hujan kecuali orang yang pernah bermaksiat padanya itu bertemu dengan aku dan bertaubat. Jadi bila dihimpun ketika itu balik seorang Bani Israel yang memang dialah dia. Jadi dialah orang yang membuka, orang yang bermaksiat pada Allah selama 40 tahun. Sehinggalah dalam hatinya mengatakan, ya Allah, akulah orang ni, ya Allah, aku bermaksiat kepada engkau, ya Allah, selama 40 tahun, ya Allah, maka ampunkanlah dosaku, ya Allah, ampunkanlah dosaku, ya Allah, aku bertaubat padamu. Maka ketika itu tiba-tiba hujan turun hujan. Maka Nabi Musa AS pun hairan dan pelik. Dan akhirnya dia pun mengatakan, wahai Allah, bagaimana engkau menurunkan hujan, ya Allah? Sedangkan tak ada mana lagi daripada umat aku yang mengaku dia berdosa dan bertaubat. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya dia telah pun bertaubat kepada aku dalam keadaan dia dan aku sahaja tahu. Maka kata Nabi Musa AS, wahai Allah, kalau begitu, ya Allah, aku mohon engkau satu permintaan. Kata Allah, apa? Iaitu aku ingin tahu siapa yang melakukan dosa. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dengan tegas kepada Nabi Musa AS, wahai Musa, sesungguhnya hamba-Ku ini dia bermaksiat kepada aku selama 40 tahun. Selama 40 tahun tak pernah aku buka aibnya. Tak pernah aku mengatakan, oh fulan bin fulan ni dialah melakukan dosa. Selama 40 tahun. Tak pernah aku buka. Takkanlah satu hari ni dia telah pun bertaubat kepada aku, kemudian aku ingin memberitahu kepadamu nak membuka aib dia. Kata Allah, sungguhnya aku tidak akan buka aibnya. Itu kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada seorang hamba. Jadi Allah Taala tutup aib kita ni, tuan-tuan, Allah Taala tutup. Kita ni banyak dosa. Saya ada aib, saya ada dosa, tuan-tuan dan perempuan ada dosa. Jadi Allah Taala tutup. Tuan-tuan dan perempuan tak tahu apa dosa yang saya buat. Saya pun tak tahu apa-apa yang dosa yang tuan-tuan dan perempuan buat. Jadi macam mana untuk kita selamatkan diri kita, aib kita tak terbuka? Tu. Jangan pernah mengejar aib orang lain. Nampak tak? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis, man tatba'u aurat akhihi,
Kata Nabi SAW, siapa yang mengekori akan keaiban saudaranya, dia saja-saja nak pergi mengintip, nak pergi melihat, yatba'allahu auratahu, ana pada hatta fi jawfi baitihi. Atau kama qala Rasulullah. Rasulullah SAW mengatakan, siapa-siapa yang suka nak mengejar keaiban seorang saudaranya se-Islam, nescaya Allah Ta'ala juga akan mengejar, mengekori keaiban dia. Sehinggalah Allah Ta'ala menunjukkan apa-apa keaiban yang ada dalam rumah dia sendiri pun. Bayang tuan-tuan. Jadi sebab tu kita jangan pernah mengejar keaiban seseorang, tuan-tuan dan puan-puan. Kerana kalau kita mengejar keaiban seorang, Allah juga akan membuka aib kita, tuan-tuan dan puan-puan. Nampak tak? Jadi kita ni tak ada hak nak buka aib orang. Sebab Allah Ta'ala sendiri pun dia yang cipta orang itu, dia yang bagi orang makan kepada orang tu, dialah yang bagi rezeki kepada orang itu daripada kecil sampailah dia tua. Allah Ta'ala bagi rezeki pada Allah sendiri yang cipta dia. Allah pun tak buka aib dia. Kita ni hamba nak buka aib hamba Allah. Siapa kita? Sebab tu Allah Ta'ala sangat murka kepada siapa-siapa yang buka aib seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampak tak? Jadi sebab itu kalau orang yang buka aib orang, Allah Ta'ala sebut, Nabi SAW sebut, Allah Ta'ala akan membuka aibnya, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itu wa na'udzubillah. Dan satu hadis Nabi SAW sebutkan kelebihan orang-orang yang cuba tutup nampak tak? Kemaluan seseorang, cuba tutup aurat seseorang, sehingga disebut dalam satu hadis, waman kasa musliman 'ariyan kasallahu min khadril jannah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menutup satu aurat orang muslim, kata Nabi SAW, memakaikan seorang muslim yang dalam keadaan tidak berpakaian, kata Nabi SAW, kasallahu min khadril jannah. Nescaya Allah Ta'ala akan memakaikan dia itu dengan pakaian yang berwarna hijau di dalam syurga. Jadi pakaian-pakaian syurga ni kebanyakannya berwarna hijau, tuan-tuan dan puan-puan. Dan itulah warna yang paling indah sekali, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi subhanallah. Tapi siapa nampak orang lain, kita boleh tutup aurat dia. Macam mana dengan kita mungkin menghalang tubuh badan kita supaya orang lain tak melihat dan kita tidak melihat aurat dia. Nampak tak? Jangan kita tengok lalu kita gelak ramai-ramai. Ada setengah orang macam tu pula. Nampak tak? Member tu mungkin tengah mandi, terlurut pakaian dia, terbuka pakaian dia. Dia pun gelak kan. La ilaha illallah. Ada pula yang sanggup viral. La ilaha illallah. Dosa. Nampak tak? Dosa besar ni, tuan-tuan dan puan. Sebab kita telah mengaibkan orang. Jadi sebab tu juga saya nak bagi nasihat lah. Setengah orang-orang yang YouTubers yang suka buat prank-prank dan sebagainya. Ingat, kalau kita tanya soalan, kemudian kita tengok orang tu tak boleh jawab, lalu digelak-gelakkan, lalu netizen pun gelakkan, itu hukumnya haram, tuan-tuan. Tak boleh. Sebab apa? Sebab itu seolah-olah mengaibkan orang. Ta'ib. Mengaibkan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun benda itu gurauan, tak boleh. Nampak tak? Gurauan pun tak boleh, tuan-tuan. Sebab dia ada ta'ib, mengaibkan orang. Sebab Nabi SAW sebut dalam hadis, la yahillu damul mar'il musliman. Kalau Nabi SAW, tidak halal darah seorang muslim, baik hartanya dan juga marwahnya, wa'irdihi. Nampak tak? Sehingga marwah dia pun tak boleh untuk kita calak. Jadi sebab tu kita tak boleh nak gurau pun, nak prank pun tak boleh. Nak kena ke orang, lepas tu nak viral. Ramai tak orang buat macam ni? Budak-budak muda suka buat macam ni. Nampak tak? Kan? Mungkin member dia mungkin ketika tu tengah joget-joget happy, dia pun duk viral kan. Malu, satu Malaysia tengok. Hukumnya haram, tak boleh. Jadi sebab itu tuan-tuan puan jaga kan aurat. Keaiban saudara kita ni jangan kita buka. Begitu juga saya nasihat orang-orang yang suka tangkap gambar dan sebagainya kan. Suka tangkap gambar orang, kena perhatikan juga gambar itu. Pastikan tidak ada aurat orang yang terdedah, walaupun dia itu kafir. Walaupun tu kafir, tak boleh untuk kita mengepost ataupun kita share satu video, satu gambar yang mana mungkin ada orang yang tidak menutup aurat. Sebab apa? Sebab kita juga nanti akan dapat dosa sebab menyebarkan ke aurat seseorang.
Jadi macam mana Ustaz, gambar tu sangat special Ustaz. Zaman sekarang kan ada page art, ada Adobe, macam-macam boleh edit. Nampak macam-macam boleh edit. Saya pun pandai edit tuan-tuan dan puan. Bagi hilang orang belakang tu pun boleh. Kan? Tu subhanallah. Macam-macam zaman sekarang ada teknologi yang kita boleh buat, hilang kan. Nampak tak? Jadi itu caranya tuan-tuan dan puan. Jadi mesti ada sensor lah benda-benda macam ni. Itu juga termasuk kita menjaga keaiban hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan dan puan. Dan begitu juga saya nak sebutlah, ini benda realiti yang banyak kadang-kadang ibu bapa lepas pandang. Kadang-kadang dia ni suka mengaibkan anak sendiri, tak boleh juga. Contoh datang adik-beradik dia ceritalah anak dia ni. Yang kadang mungkin anak dia ada kekurangan. Lalu dia kadang-kadang cara dia bergurau tu kadang-kadang dia pun tak secara langsung tu menyebabkan kadang-kadang menyentuh keaiban anak dia sendiri. Tak boleh. Walaupun anak itu sendiri, tak boleh. Nampak tak? Jadi, anak saya Ustaz. Nampak. Walaupun anak kamu, tak boleh. Sebab anak kamu juga mempunyai perasaan. Nampak tak? Jadi, memperendahkan antara sepupu sepapak dan sebagainya. Yang zaman sekarang ni, kita tengok ada orang suka tanya, bila nak kahwin? Benda-benda yang sensitif. Kita tanya, bila nak dapat anak? Jadi, benda-benda ni yang tak elok untuk kita tanya. Tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa? Sebab benda tersebut itu bukan hasil daripada usaha di sini, tapi takdir Allah. Allah Ta'ala yang nak menentukan dia rezeki, Allah Ta'ala nak menentukan jodoh dia. Jadi kita siapa? Kita jangan mempersoalkan, sebab benda-benda tersebut juga boleh mengaibkan dia. Jadi benda ni juga penting untuk kita sebut, sebab realiti masyarakat yang saya nak sebutkan setengah daripada adat-adat. Kemudian juga benda lagi yang kita tengok zaman sekarang ni, suka troll mengetrol. Tahu tak troll? Troll ni kita ambil satu wajah seorang, kita buat troll. Sebab kan mungkin dulu dia perangai dia tak elok, di time dia bercakap atau video dia, kita pun buat troll. Apa hukum troll mengetrol orang? Hukum dia haram. Kalau orang itu tidak mengizinkannya. Nampak tak? Jadi mungkin ada hamba Allah Ta'ala tu time tu dia buat saja, dia merakam diri dia di sini, tapi mungkin tersebar pula. Tiba-tiba tersebar. Jadi kita pun troll gambar dia sampailah bertahun-tahun. Kita tukarkan muka dia jadi gambar badan orang perempuan. Orang perempuan tukarkan badan lelaki. Kita troll. Ini pun juga mendedahkan aib. Di antara sebab mentaibkan seorang, mengaibkan seseorang. Imam Ghazali sebut dalam Ihya Ulumuddin, aib ni kadang-kadang boleh dengan isyarah sekalipun. Tahu isyarah? Isyarah ni walaupun dengan telunjuk tangan, walaupun dengan mata tu tunjuk, tu pun dah mengaibkan seseorang. Nampak tak? Bayangkan halus yang para ulama sebut, supaya untuk kita jauhi daripada benda-benda suka mengaibkan orang-orang lain tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itulah nampak tak? Untuk kita jauhkan diri kita daripada suka membuka aib saudara kita sesama kita. Jadi itulah yang disebutkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, nescaya Allah Taala akan menutup aibnya di dunia dan juga akhirat. Insya-Allah Taala kita akan sambung nanti pada hadis ini juga, iaitu pada kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, wallahu fi aunil abdi. Sampai situ insya-Allah kita berhenti. Jadi mudah-mudahan insya-Allah Allah Taala rahmati kita, Allah jadikan kita faham pada agama, Allah jauhkan kita daripada segala apa yang dilarang oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah jadikan kita kalangan orang-orang yang beriman, bertakwa, orang-orang saleh, melakukan segala hak Allah Subhanahu wa taala dan juga hak-hak hamba Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.